Okay, Assalamualaikum. Okay, right. So hari kita teruskan lagi dengan keluk yang seterusnya, iaitu kesan pelaksanaan ke atas subsidi. Okay, so sekarang ni kita nak tengok macam mana subsidi ni dia mempengaruhi perubahan keluk tu, dan juga macam mana dia mempengaruhi banyak barang yang barang tempatan dan juga barang import. Kita nak tahu kuantiti yang masuk Okay, so kat sini kita tengok dia dikenakan subsidi apabila sekatan, subsidi merupakan salah satu sekatan, okay, dan diberikan kepada pengeluar tempatan. Okay, jadi pengeluar tempatan diorang akan menerima subsidi ni. Okay, jadi dia akan mengurangkan kos pengeluaran. So bila dia kurangkan kos pengeluaran, so dia akan meningkatkan penawaran. So bila penawaran meningkat, harga barang pun akan turun. Jadi dia boleh bersaing dengan barang import. Okey, contohnya kita anggaplah, okey, yang ni adalah keluk keseimbangan. Okey, jadi kita anggap keluk ni sebagai salah satu pasaran. Tadi kita cakap pasal kereta. Okey, why not kita teruskan lagi, kita anggap je yang ni adalah pasaran kereta Okey, alright. Okey, dah. Okey, so kita kena label lah apa keluk ni. Keluk asal SOSO, DODO, titik keseimbangan EO, harga asal PO, kuantiti asal QO. Make sure paksi di label dengan betul, harga RM, origin jangan lupa, dengan kuantiti unit. Okey, alright. So sekarang ni kita pergi ikut step by step cara nak lukis. Okey, alright. So yang pertama kita kena anggap apabila berlaku perdagangan antara bangsa, jadi keluk penawaran akan beralih ke kanan. Okey, bila berlaku perdagangan antarabangsa, keluk penawaran akan beralih ke kanan. Kenapa keluk penawaran beralih ke kanan? Sebab jumlah barang yang masuk ke dalam negara kita tu dah semakin banyak. Okey, faham? Okey, so maknanya kat sini dia nak tunjuk keluk penawaran akan beralih ke kanan. Okey, jadi kita boleh label lah. Kita boleh label S1, S1. Okey. Alright, and then kita label ke hujung. Mesti hujung di label Okay, label titik keseimbangan yang baru E2, E2, harga keseimbangan yang baru iaitu di P2. Okey, sorry, maaf E1 ikut tertib. Ikut tertib. EO E1, lepas tu P1. Okey, dan okey, sekarang ni kita cari pula kuantiti keseimbangan. Okey, kuantiti keseimbangan ialah ni dia, Q1. Okey, Q1. Okey, dan jangan lupa apabila keluk bersilang, okey, E1 garis ni tarik kena pada SO yang asal. Okey, kena pada SO. Okey, tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Okey, kita akan dapat satu kawasan kat sini. Okey, kita akan dapat Q2. Okey. Alright. Okey, done. Okey, so kita nampak kat sini selepas berlaku perdagangan antarabangsa, keluk penawaran akan beralih ke kanan dari SOSO ke S1, S1. Titik keseimbangan pun akan berubah dari EO ke E1. Harga menurun dari PO ke P1. Kenapa menurun? Sebab subsidi akan mengurangkan kos pengeluaran. Jadi firma akan jual dengan harga yang lebih murah. Okey, so harga akan turun dari PO ke P1. Okey, dan okey, dah habis. Okey, so sekarang ni kita tengok kawasan. Tengok kawasan. Okey. Alright. Dari QO ke Q2, dari QO ke Q2, kita kena tulis dari QO ke Q2. Okey. Okey, selepas perdagangan antarabangsa, kereta tempatan kawasan ni adalah QO ke Q2, OQ2. Yang kereta import adalah Q2, Q1.
Q2, Q1. Okey. So nampak tak? So kawasan yang baru, titik keseimbangan baru ialah pada E1. Tarik bawah adalah Q1. So barang yang ada dalam negara kita selepas perdagangan antarabangsa, kereta yang masuk ke dalam kita jumlah dia adalah sebanyak OQ1. Tapi selepas berlakunya okey, jadi tapi kita kena bahagikan kawasan OQ1 ni kepada dua bahagian, iaitu kereta import dan kereta tempatan. So kereta tempatan kawasan ialah OQ2 dan kereta import adalah Q2, Q1. Okey? Alright. So sekarang ni kita teruskan lagi. Sekiranya kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar tempatan. Okey, kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar tempatan. Keluk penawaran akan beralih ke kanan. Kanan lagi. Okey, titik sini. Keluk yang baru ni, so dia beralih ke kanan lagi. Bukan SO yang beralih ni ke hijau ni, bukan Bukan merah ni yang beralih ke hijau, tapi sebenarnya keluk ni. Keluk S1. Keluk SO ni sebenarnya dah tak wujud pun, dah tak ada dah. Okey. Alright, so kita ambil keluk yang baru iaitu hijau. Dia beralih ke kanan lagi. So ke kanan, dua kali kanan kalau subsidi. So selepas perdagangan antarabangsa, sekiranya kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar tempatan, keluk penawaran akan beralih ke kanan lagi. Jumlah kereta yang dikeluarkan akan bertambah lagi. Okey? Dan harga dia pun akan menurun. Okey, so kita cari titik keseimbangan yang baru, iaitu kita label dia sebagai E2. Apa-apa pun mesti awak labelkan titik keseimbangan dulu, baru awak label yang lain. Sebab apa? Sebab takut kita tersalah label. Kalau tak nak tersalah label, so elak, perlu ada cari ke titik keseimbangan dulu. Okey, so yang lepas tu barulah kita buat harga, barulah kita label harga, kuantiti. Okey, barulah kita label keluk tu. Okey, so kita label keluk ni. Okey, dapat. Okey, so harga baru, harga telah menurun lagi dari P1 ke P2. Okey, harga turun lagi dari P1 ke P2 sebab kerajaan dah bagi subsidi. Jadi harga pasaran kereta tu diturun lagi sebab kereta yang dikeluarkan tu dah semakin banyak. Okey, so sekarang ni kita labelkan keluk S2. Okey, keluk selepas sekatan. Okey. Alright, dah. So nampak E2 ada lagi tak selesai label. Okey, E2 tarik selari kena pada keluk SO, tarik ke bawah. Tarik ke bawah dan labelkan kawasan itu. Okey, labelkan Q3. Okey. Alright. So sekarang ni kita tulis lagi selepas sekatan. Okey, kawasan kereta tempatan. Mana kereta tempatan? Okey. Okey, sekarang tadi asalnya kereta tempatan kawasan dia OQ2 sahaja. Dan kereta import pula tadi, kereta import Q2, Q1. Q2, Q1.